Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan. Nama saya Arina Farhana binti Muhammad Hisham, pelajar tahun akhir 4 SCSR. Untuk projek PSM ini, tajuk saya adalah Penambahbaikan Sistem Kehadiran Pelajar UTM. Penyelia projek ini adalah Cik Marina binti Mak Arsyad. Layari laman web ekehadiranutm.site atau www.ekehadiranutm.site. Untuk mendaftar masuk sebagai staf jabat akademik, masukkan ID pengguna dan kata laluan yang sah. Untuk melihat rekod pengeluaran surat amaran, klik pada surat amaran di menu bahagian kiri halaman. Kemudian, senarai rekod pengeluaran surat amaran akan dipaparkan dalam bentuk jadual. Untuk melihat maklumat lanjut, klik pada nombor rujukan surat amaran dalam senarai. Dan paparan mengenai maklumat surat amaran tersebut akan dipaparkan berserta dengan salinan surat amaran yang boleh dimuat turun. Kemudian, untuk lihat rekod pengeluaran surat larangan, klik pada surat larangan di menu bahagian kiri halaman. Rekod pengeluaran surat larangan akan dipaparkan dalam bentuk jadual. Untuk melihat maklumat lanjut surat larangan, klik pada nombor rujukan dalam senarai tersebut. Kemudian, maklumat lanjut mengenai surat larangan tersebut akan dipaparkan bersama salinan surat larangan yang boleh dimuat turun. Untuk mendaftar keluar daripada sistem, klik pada profil di bahagian atas kanan halaman. Klik pada daftar keluar. Kemudian, halaman untuk mendaftar masuk semula ke dalam sistem akan dipaparkan. Untuk mendaftar masuk sebagai pensyarah UTM, masukkan ID pengguna dan kata laluan yang sah. Untuk melihat senarai subjek yang diajar oleh pensyarah, klik pada senarai subjek di menu bahagian kiri halaman. Kemudian, senarai subjek dan seksyen yang diajar akan dipaparkan dalam bentuk jadual. Pada halaman senarai subjek, terdapat 3 pilihan tindakan yang diberikan kepada pensyarah. Yang pertama, memapar kod QR kehadiran di mana pensyarah boleh mendaftar sesi kuliah yang baru. Yang kedua, lihat dan mengemas kini rekod kehadiran pelajar. Dan yang ketiga adalah untuk melihat peratus kehadiran pelajar. Untuk memapar kod QR kehadiran bagi sesi kuliah yang baru, klik pada butang berwarna hijau di bahagian tindakan bagi seksyen subjek yang diinginkan. Kemudian, masukkan input iaitu tarikh kuliah, masa mula kuliah dan masa tamat kuliah. Masa tamat kuliah hendaklah selepas masa mula kuliah. Jika terdapat bahagian input yang kosong, mesej ralat akan dikeluarkan iaitu wajib diisi. Manakala jika masa tamat kuliah yang dimasukkan adalah sebelum waktu mula kuliah, mesej ralat akan dikeluarkan juga. Kemudian selepas selesai, klik butang hantar. Kod QR akan dipaparkan selepas selesai. Bagi melihat dan mengemas kini rekod kehadiran pelajar, berdasarkan senarai tarikh, klik pada butang berwarna biru muda di bahagian tindakan bagi seksyen subjek yang diinginkan. Kemudian, klik pada senarai tarikh, pilih dan klik pada tarikh kuliah yang diinginkan. Klik pada butang berwarna biru di bahagian tindakan. Kemudian, untuk menukar status kehadiran, pilih dan klik pada bahagian status dan pilih status kehadiran yang diinginkan. Untuk membuat catatan, type pada ruangan catatan. Setelah selesai, klik pada butang simpan apabila selesai. Dan pensyarah akan dapat melihat data yang telah dikemas kini tadi. Untuk melihat dan mengemas kini rekod kehadiran berdasarkan senarai nama pelajar, klik pada butang berwarna biru muda di bahagian tindakan bagi seksyen dan subjek yang diinginkan. Kemudian, klik pada senarai pelajar. Senarai nama pelajar yang berdaftar dalam seksyen tersebut akan dipaparkan. Kemudian, klik pada butang berwarna biru di bahagian tindakan untuk mengemas rekod kehadiran pelajar tersebut. Setelah selesai, klik pada butang simpan.
Untuk melihat senarai peratus kehadiran pelajar, klik pada butang berwarna oranye di bahagian tindakan bagi seksyen subjek yang diinginkan. Pada halaman senarai peratus kehadiran, pensyarah boleh menjana dan menghantar surat kepada pelajar. Untuk menghantar surat amaran yang pertama, klik pada butang berwarna oranye SA1. Kemudian, pratonton surat amaran pertama akan dipaparkan. Untuk menghantar surat tersebut, klik pada email dan klik pada hantar. Jika pelajar telah menerima surat amaran yang pertama, butang SA2 berwarna merah dan butang berwarna hijau selesai akan dipaparkan. Langkah-langkah untuk menghantar surat amaran kedua dan surat larangan adalah sama seperti surat amaran pertama. Jika pensyarah telah menerima maklum balas daripada pelajar mengenai ketidakhadirannya, pensyarah boleh menekan butang selesai untuk menukar status kehadiran pelajar. Untuk mendaftar keluar daripada sistem, klik pada profil di bahagian atas kanan halaman. Klik pada daftar keluar, kemudian halaman untuk mendaftar masuk semula ke dalam sistem akan dipaparkan. Bagi mendaftar masuk sebagai penyelaras program, masukkan ID pengguna dan kata laluan yang sah. Untuk melihat laporan program, klik pada senarai subjek di bahagian menu kiri halaman. Klik pada kod subjek dalam senarai. Kemudian, laporan mengenai program akan dipaparkan seperti berikut. Untuk melihat maklumat pelajar dalam program, klik pada senarai pelajar di menu bahagian kiri halaman. Klik pada tahun 1 atau tahun 2 atau tahun 3 atau tahun 4. Senarai nama pelajar akan keluar mengikut tahun yang telah diklik. Kemudian klik pada nama pelajar yang diinginkan untuk melihat maklumatnya. Maklumat pelajar akan dipaparkan seperti berikut. Untuk mendaftar keluar daripada sistem, klik pada profil di bahagian atas kanan halaman. Klik pada daftar keluar. Kemudian, halaman untuk mendaftar masuk semula ke dalam sistem akan dipaparkan. Untuk aplikasi mudah alih, masukkan ID pengguna pelajar dan kata laluan yang sah. Kemudian, untuk lihat rekod kehadiran, klik pada rekod kehadiran di halaman utama. Pilih dan klik pada subjek yang diinginkan. Kemudian, rekod kehadiran bagi subjek tersebut akan dipaparkan seperti berikut. Untuk mendaftar keluar, pergi ke halaman utama. Kemudian, klik pada daftar keluar. Pangkalan data bagi projek ini dinamakan sebagai e-kehadir_UTM. Dan ini adalah merupakan jadual-jadual yang terdapat dalam pangkalan data ini. Oleh kerana projek ini menggunakan email yang sebenar, Metrap digunakan sebagai medium untuk menghimpun dan mengumpulkan email-email yang dihantar melalui sistem. Jadi, pemilik email yang sebenar tidak akan menerima mana-mana email yang berkaitan dengan surat amaran atau surat larangan yang dijana dan dihantar semasa demo dilakukan. Ini adalah contoh bagi kandungan email untuk surat amaran yang pertama. Seperti yang boleh dilihat di sini, email ini dihantar oleh pensyarah yang mengajar kepada
pelajar yang sepatutnya, kemudian disalin karbonkan kepada penasihat akademik, staf pejabat akademik dan naib pengerusi akademik dan pembangunan pelajar. Email ini juga dihantar bersama salinan surat amaran tersebut. Kandungan email untuk surat amaran kedua pula adalah seperti begini. Kemudian surat larangan pula adalah seperti begini. Itu saja daripada saya. Terima kasih.